Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Saya Khairil Taufik Latif, mewakili kumpulan. Saya akan membentangkan hasil dapatan dan kajian kami berkaitan tahap pengetahuan dan sikap pelajar Kolej Komuniti Lahad Datu terhadap amalan keselamatan di makmal. Baik, berikut merupakan ahli kumpulan. Saya, Puan Normalinawati Jamal, Puan Zunaidah Sahrul dan Cik Nur Fatin Syafawani binti Junaidi. Baik, pembentangan ini akan melibatkan beberapa aspek di mana kita akan melihat dari segi pengenalan kajian, permasalahan, persoalan, skop, objektif dan kepentingan kajian. Kemudian kita akan lihat metodologi kajian, apakah kaedah ataupun instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan kajian. Kemudian kita akan lihat hasil dapatan kajian berdasarkan analisis descriptive data dan keputusan yang telah kita perolehi. Kemudian kita akan lihat perbincangan hasil daripada dapatan kajian dan juga rujukan. Baik, kita pergi kepada pendahuluan terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, amalan keselamatan di dalam makmal ni adalah merupakan satu perkara yang sangat penting. Pengabaian kepada amalan keselamatan di dalam makmal ini boleh menyebabkan kemalangan dan kecederaan. Lebih-lebih lagi di Kolej Komuniti Lahad Datu ni merupakan salah satu institusi TVET yang sangat banyak menggunakan ruang makmal untuk proses PDP. Jadi keselamatan di dalam makmal tu amat penting. Dan ini berdepatan dengan kajian daripada Nur Aliani dan Nur Azman pada tahun 2013 di mana mereka berpendapat bahawa kemalangan tidak dapat dielakkan tetapi boleh dicegah sekiranya pelajar boleh mengikuti peraturan yang ada di dalam makmal tersebut. Kita lihat permasalahan kajian. Menurut Ismail dan rakan-rakan pada tahun 2018, mereka telah meletakkan dan mengenal pasti beberapa faktor yang menyebabkan boleh berlakunya kemalangan di dalam makmal. Antaranya adalah kesesuaian penggunaan alatan, kerosakan alatan, pakaian yang tidak sesuai, kenakalan pelajar, kegagalan mengawal peralatan dan kurangnya pengawasan penyelia. Dan masalah-masalah ini sebenarnya menjurus terus terhadap tajuk kita tentang sikap dan juga pengetahuan. Bagaimanakah pengetahuan pelajar menggunakan peralatan dalam makmal? Adakah mereka tahu ataupun tidak? Dan kita nak tengok juga bagaimana sikap mereka ketika menjalankan amali bagaimana. Dan itulah masalah di dalam kajian ini. Baik, skop kajian melibatkan maklum balas daripada pelajar semester 1 sehingga semester 4 di Kolej Komuniti Lahad Datu. Kalau kita lihat kepentingan kajian, saya letakkan 4 di situ. Pertama sekali adalah untuk kesedaran lah. Sudah pasti supaya pelajar dapat tahu apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat di dalam makmal. Kemudian kajian ini juga penting untuk kita mengurangkan meminimalkan risiko kemalangan supaya tak berlaku kemalangan di dalam makmal. Dan sudah pasti untuk penerapan rutin amalan keselamatan supaya pelajar terbiasa mengaplikasikan langkah-langkah keselamatan. Dan juga sudah pasti untuk added value lah kepada institusi, sumbangan kita bila kita buat kajian, apa sumbangan kita terhadap masalah kajian yang kita timbulkan. Baik, objektif kajian ini ada 2. Pertama sekali kita nak tengok pengetahuan, sejauh mana pengetahuan pelajar terhadap amalan keselamatan. Dan yang kedua, kita nak tengok bagaimana sikap mereka terhadap amalan keselamatan di makmal. Baik, ini merupakan metodologi kajian. Metodologi kajian menggunakan instrumen soal selidik di mana terdapat 3 bahagian di dalam soal selidik tersebut. Bahagian A adalah demografi, maklumat am. Bahagian B, item soalan pengetahuan. Ada 10 soalan. Bahagian C, 10 soalan juga berkaitan sikap. Di mana borang soal selidik ini dibangunkan menggunakan skala Likert daripada tahap sangat tidak setuju kepada sangat setuju. Jadi sebelum borang soal selidik ini digunakan, kami pun dah menjalankan pilot test di mana kami memilih 20 daripada
total populasi sampel kami iaitu 46 responden, dan kami memilih 20 berdasarkan kajian kejururawatan dan keselamatan pada tahun 2018, di mana kajian tersebut menjustifikasikan sampel untuk pilot test ini adalah dalam lingkungan 10 hingga 40 orang daripada total sampel. Jadi kami dah dapat nilai kebolehpercayaan, di mana nilai kebolehpercayaannya adalah sekitar 0.983, di mana nilai itu menghampiri nilai 1 kerana bila kita lihat kepada pekali nilai alpha Cronbach itu sekiranya menghampiri 1, maknanya kajian borang soal selidik kita itu adalah pada tahap yang tinggi, dan bila pada tahap yang tinggi boleh digunakan, ya. Analisis kajian ini kita akan lihat julat skor dan juga min, menggunakan SPSS lah. Baik, ini rujukan, ya, rujukan kajian kami. Okey, skala Likert sumbernya ada dekat sini lah. Kami ambil daripada tesis Omar dan Muhammad Nawawi. Kemudian nilai alpha Cronbach adalah 0.938 berdasarkan 24 item soalan. Okey. Kemudian ini merupakan julat tafsiran skor min. Sekiranya skor min itu berada pada 1 hingga 2, ia adalah pada tahap rendah, 2 hingga 3 pada tahap sederhana, 3 hingga 4 pada tahap tinggi. Kemudian pekali nilai alpha Cronbach juga berdasarkan buku pendekatan penyelidikan dan analisis daripada Azhari dan kajian Ramli 2017, ya, bila nilai alfa itu menghampiri 0.9, maknanya soalan itu adalah soalan yang terbaik. Baik, ini merupakan hasil dapatan kajian. Okey. 01 ini adalah 10 soalan berkaitan pengetahuan. 02 ini adalah 10 soalan berkaitan sikap. Kalau kita dapat lihat dekat sini, rata-rata skor min yang dikumpul adalah pada tahap tinggi dan sederhana, kecuali 2 soalan, iaitu soalan item soalan kelima, pengetahuan, mengumpul skor min sederhana 3.48, dan juga item soalan ketujuh, ya, bagi soalan berkaitan sikap, mengumpul skor min sederhana 3.59, dan yang lain-lain soalan mengumpul skor min yang tinggi. Baik, kita pergi kepada hasil dapatan. Hasil dapatan kita akan lihat julat min skor keseluruhan. Kemudian kita akan tengok skor min tertinggi, skor min terendah, dan juga kesimpulan. Baik, kalau kita lihat julat skor min keseluruhan, secara keseluruhannya skor min adalah pada tahap yang tinggi, di mana pengetahuan mengumpul 4.30 dan sikap mengumpul 4.31 skor min. Dan kajian ini hampir sama dengan kajian yang dibuat oleh Khairul pada tahun 2014 berkaitan amalan keselamatan bengkel di College Vocational Temerloh, di mana kajian mereka juga mengumpul skor min yang tinggi lah, iaitu 4.66. Kalau kita pergi kepada skor min tertinggi, skor min tertinggi terletak pada soalan item kelima, di mana soalan tersebut pensyarah mengawasi pelajar ketika menjalankan amali, di mana skornya 4.72. Rata-rata pelajar menjawab sangat setuju, dan ini terbuktilah kerana di college community sudah pasti pensyarah-pensyarahnya adalah dalam kalangan pensyarah yang mempunyai kemahiran dan komitmen yang tinggi, dan sudah pasti mereka dapat mengawasi pelajar ketika pelajar menjalankan amali di dalam makmal. Dan ini dibuktikan melalui kajian Zulhasmi pada tahun 2019 yang mengatakan bahawa tahap kesedaran pensyarah di Politeknik Mersing contohnya menunjukkan faktor komitmen dan latihan yang mempengaruhi kesedaran pensyarah, ya. Baik, untuk skor min terendah terletak pada item soalan yang ketujuh, ya. Saya boleh menggunakan alatan api, di mana rata-rata pelajar dapat mengisi tidak setuju dan tidak pasti. Dan ini sangat bertepatanlah kerana di college community kita tidak ada satu modul yang khas, ya, untuk mengajar pelajar bagaimana hendak menggunakan alatan api. Alatan api inilah, tapi kita ada memberi penerangan, ya, sekiranya berlaku kemalangan macam mana cara-cara dan langkah-langkah, tetapi latihan secara spesifik itu tidak ada. Dan ini yang menyebabkan pelajar mengisi tidak pasti dan juga tidak setuju, ya. Dan skor min terendah ini juga dibuktikan dengan kajian Nur Ilyani dan Nur Azman yang mengatakan bahawa untuk memastikan amalan keselamatan bengkel itu sentiasa dipatuhi dan diamalkan,
perlu ada mekanisme ya. Mekanisme yang dicadangkan di sini adalah perlu ada penambahbaikan, kita perlu mengadakan satu modul. Modul sedia ada dengan memasukkan topik keselamatan dan kesihatan. Dan ini sangat penting supaya pelajar tahu bagaimana cara untuk menggunakan alatan api. Dan antara salah satu soalan yang mengumpul skor min terendah adalah soalan 5, bahawa persekitaran kolej penyebab kepada kemalangan ya, mengumpul 3.48 skor. Baik, dan ini pun merupakan salah satu masalah lah kepada kita, dan ini terbukti seperti kajian yang telah ditulis oleh Atika pada tahun 2008, di mana kajian ini menyatakan bahawa jika keprihatinan dan sikap terhadap kelengkapan di dalam bengkel seperti alatan dan mesin tidak diberi perhatian, proses pengajaran dan pembelajaran serta latihan vokasional di dalam bengkel tidak dapat disempurnakan dengan baik. Membawa maksud bahawa bukanlah persekitaran kolej semata-mata penyumbang kepada masalah kemalangan ini, tetapi ada masalah-masalah lain. Seperti dalam pernyataan masalah tadi, terdapat faktor-faktor lain yang boleh menjumbang kepada kemalangan, dan ini dibuktikan dengan kajian Atikah pada tahun 2018. Jadi secara keseluruhannya, sebelum saya menghabiskan pembentangan ini selama 7 minit ya, tahap pengetahuan dan sikap pelajar Kolej Komuniti Lahadatu sebenarnya berada pada tahap yang baik ya, di mana daripada nilai skor min yang dikumpul, rata-rata mengumpul skor min di antara nilai 3 dan juga 4, iaitu tahap yang terbaik. Jadi ini adalah rujukan kajian ini. Jadi saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih.